Baik, untuk kita memahami lebih lanjut perincian yang dimaklumkan dalam sidang media sebentar tadi, saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Maklina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, kalau kita saksikan butiran daripada sidang media Ketua Pengarah Kesihatan sebentar tadi, banyak perkara yang boleh kita highlight, tapi kita melihat kepada beberapa perkara yang penting. Contohnya, kita lihat kepada angka kematian dan juga angka jangkitan COVID-19 yang sejak 2-3 hari lepas kita melihatkan angka yang tinggi. Paling tinggi kita pernah catatkan 53, kemudian 40, kemudian hari ini 50, semalam 50 juga. Dan keadaan katil di ward ICU juga yang dikabarkan, dimaklumkan sudah berada di tahap 91%. Jika kita kekal dengan SOP sedia ada ketika ini, adakah kapasiti ICU boleh mencecah 100% dan angka kematian boleh terus meningkat, begitu juga angka positif, Prof? Okey, kalau kita lihat melalui data kita pada hari ini dan juga sejak seminggu yang lalu, gambaran yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan melalui makluman yang kita perolehi, angka dalam ICU memang melampaui paras ambang 91% bagi seluruh negara, dan di Lembah Kelang sahaja 113 kapasiti yang telah diisi, maksudnya memang melebihi daripada paras yang biasa. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut kesihatan awam, ia sebenarnya memberikan tanda-tanda amaran yang tidak begitu menggalakkan kepada kita secara keseluruhan. Maksudnya bukan hanya pesakit COVID saja yang akan terjejas, tapi mereka-mereka yang memerlukan rawatan juga akan menerima kesan. Melihat kepada PKP terkini yang telah diperketatkan oleh kerajaan, saya secara menyeluruhnya, saya berpendapat bahawa tindakan yang dilakukan pada masa ini, walaupun tidak seperti mana yang kita harapkan untuk secara keseluruhan, seperti mana yang kita minta, tapi berdasarkan apa yang telah ditetapkan, pada pandangan saya jika dia dikombinasikan dengan komitmen kita patuh kepada nasihat Kementerian Kesihatan, kekal di rumah, dan dengan SOP yang diperketatkan, 3 kursus yang diperketatkan, saya yakin kes-kes akan dapat diturunkan dalam tempoh 2 minggu yang akan datang, 2 atau 4 minggu yang akan datang. Tinggal lagi kita perlu bersabar dalam tempoh tersebut dan kita mengharapkan supaya tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatan dapat dikurangkan. Prof, kita ingin melihat kepada apa yang Prof sebutkan tadi untuk mengurangkan angka jangkitan perlu diperketatkan lagi, tapi walaupun bukan seperti apa yang mungkin pakar-pakar kesihatan awam harapkan, tapi itu langkah yang sudah pun ditetapkan kerajaan yang akan mula berkuasa 25 hari bulan nanti. Tetapi satu perkara lagi ingin kita melihat rasionalisasi di sebalik pelaksanaannya. Antara waktu yang disingkatkan adalah semua aktiviti ekonomi, sektor ekonomi, kedai 7-Eleven ataupun kedai runcit, kedai sebeneka, stesen minyak, semua dihadkan daripada jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Dari sudut kesihatan awam, bagaimana tempoh ataupun had waktu aktiviti yang disingkatkan ini dapat mengurangkan kontak rapat sekaligus merendahkan ataupun mengurangkan risiko daripada kita dijangkiti? Saya tidak pasti bagaimana durasi ataupun tempoh berkenaan ditetapkan, tapi kalau kita melihat kepada norma kehidupan kita yang biasa, saya berpendapat pengurangan tempoh itu sebenarnya bertujuan untuk mengurangkan pendedahan masyarakat awam supaya mengurangkan kesesakan dan sebagainya. Tetapi saya mencadangkan supaya tempoh permulaan suatu perniagaan itu untuk dimulakan seperti mana biasa, cuma tempoh had ditutup tu lebih awal. Sebab apa, kalau kita tunggu pukul 8 tu, masing-masing dah bersedia, dan pengalaman kita sepanjang tempoh setahun yang lalu, kita dapati bila sesuatu kedai tu lambat dibuka, masing-masing dah menunggu. Jadi crowd tu dah sedia ada. Tapi kalau kita mulakan lebih awal, katalah pukul 6, maksudnya crowd tu akan seperti biasa, tinggal lagi ia ditutup lebih awal. Jadi maksudnya kita bersiap sedia, kita mengetahui kedai ditutup lebih awal, merancang untuk membeli. Jadi sehubungan dengan itu, kita dapat betul keadaan yang mana mengelakkan kesesakan yang boleh mencetuskan tularan.
Prof, satu lagi perkara yang kita nak lihat di sini adalah di peringkat masyarakat umum. Seperti kata Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, apa juga SOP, apa juga perkara yang kita lakukan, tapi yang paling penting adalah disiplin kita dalam mempraktikkan ataupun mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Antaranya kita dapat saksikan baru-baru ini Ketua Pengarah Kesihatan sendiri memakai 2 lapisan pelitup muka. Dan beliau menyatakan bahawa ini bukan satu perkara yang wajib, iaitu memakai 2 lapisan pelitup muka, tetapi digalakkan sekiranya berada di kawasan berisiko tinggi. Dan kalau lihat taburan kes di Semenanjung Malaysia ini, tidak ada lagi kawasan hijau, kawasan merah semuanya di seluruh Semenanjung. Adakah ini bermakna kita sudah sampai waktunya mempertingkatkan lagi perisai diri kita, iaitu melindungi diri seperti memakai 2 lapisan pelitup muka, face shield dan sebagainya? Jika kita dapat memberikan pertimbangan, ya, maksudnya kita dapat memikirkan suasana yang bakal kita hadapi itu merupakan keadaan yang agak berisiko, tempat-tempat berisiko yang agak susah. Saya memang mencadangkan dan sangat menggalakkan untuk kita mengenakan menggunakan 2 lapisan pelitup muka, double mask tersebut. Bagaimanapun, sekiranya kita memakai satu mask tapi pakai dengan sempurna dalam keadaan yang biasa, pada pandangan saya dari kesihatan awam memadai. Ya. Tapi isunya sekarang ialah bila kita sebut memakai pelitup muka, tetapi ada individu yang memandang mudah. Ya. Sehingga ke hari ini, ya, kalau kita cerap di lapangan, masih lagi yang memakai mask di dagu, masih memakai mask yang membuka hidung. Jadi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, bila kita galakkan untuk memakai double mask, kita dapat melihat golongan-golongan ini pastinya melihat itu adalah satu keadaan yang sangat sukar. Tapi dari segi keselamatan, memang kita sangat galakkan mereka yang terdedah kepada tempat-tempat berisiko untuk memakai double mask, tapi memakai satu mask dengan lapisan yang memadai, ya, untuk menghindarkan jangkitan. Pada pandangan saya, jika dipakai sempurna, cukup untuk melindungi seseorang dalam keadaan biasa. Prof, kita berada di persimpangan apabila berulang kali siri PKP dilaksanakan dan pelbagai bentuk PKP, PKPD, PKPB sudah berulang kali, sudah lebih setahun kita berhadapan dengan keadaan seperti ini, dan kita sudah sampai satu tahap di mana ada pihak hospital yang terpaksa tidak menghantar pesakit yang parah, yang tidak mempunyai peluang untuk sembuh ke ICU. Seolah-olah masa depan mereka sudah ditentukan. Apa yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana agar kita tidak berada pada satu situasi di mana, saya tidak ingin sebutkan perkara ini, tapi kita berada keadaan seperti di India di mana hanya individu tertentu saja yang mendapat rawatan. Mereka yang langsung tidak ada peluang untuk diselamatkan dipinggirkan. Prof. Okey, pada tahap ini, pada waktu ini yang mana kita sering sebutkan, sistem perkhidmatan kesihatan kita sangat kritikal. Ya. Kita sebut tadi yang mana pengisian dalam ICU di Lembah Kelang saja sudah melampaui 113. Ya. Satu angka yang saya pun tidak pernah terfikir tentangnya. Jadi kalau kita lihat, ya, angka terus meningkat, kemungkinan untuk mendapat komplikasi terus tinggi. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah di peringkat kita, ya, di peringkat komuniti, di peringkat masyarakat, apa yang kita boleh lakukan ialah untuk mencegah kemungkinan berlakunya jangkitan. Ya. Maksudnya memang kita perlu mengambil langkah-langkah yang begitu serius bagi mengelakkan mana-mana individu dalam keluarga kita dari dijangkiti. Dan dalam konteks ini juga saya ingin memaklumkanlah juga, ya, daripada makluman yang kita dapat. Kadang-kadang ada segelintir individu yang telah disuap, ya, maksudnya menunggu tempoh keputusan, ataupun mereka yang memang telah diberikan keputusan positif untuk kuarantin, ya, isolasi dan sebagainya, dan diberikan gelang. Dan sepatutnya mereka ini tidak merayu-rayau, tapi kita tak faham kenapa individu berkenaan tetap keluar, ya, pergi ke tempat-tempat lain tanpa memakai mask. Dari segi kesihatan awam, kita melihat keadaan ini agak serius. Dan demikian juga, ya, mereka-mereka yang gagal untuk mematuhi arahan-arahan, ya, seperti mana kalau kita kata jangan lakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan tularan berlaku, tapi masih melakukannya. So kadang-kadang menimbulkan banyak kesan-kesan yang agak mengecewakan, terutama kepada barisan anggota hadapan kita. Jadi untuk kita memahami bahawa mengelakkan, ya,
tragedi-tragedi seperti mana yang berlaku di negara-negara lain. Itulah langkah-langkah yang perlu kita ambil. Ya. Bayangkan mereka yang terlibat itulah mereka yang kita kasihi, yang kita sayang, ya, yang kita harap nyawa mereka dapat diselamatkan. Tapi disebabkan oleh ICU penuh dan sebagainya, yang ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita harap keadaan itu dapat dielakkan. Satu-satunya cara seperti mana yang kita sebut tadi, patuhilah ya, nasihat daripada Kementerian Kesihatan untuk kita kekal ya, patuh pada SOP, keluar hanya bila perlu dan jangan sekali-kali abaikan pemakaian pelitup muka yang sempurna. Baik, terima kasih Profesor Madar Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM berkongsi mengenai apa yang sudah kita belajar dan apa yang kita gagal belajar daripada PKP sebelum ini, kerana sudah lebih setahun kita berhadapan dengan pandemik ini. Masih ada lagi segelintir kita yang perkara asasnya memakai pelitup muka, menutup hidung dan mulut itu juga gagal dilakukan.